Dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar puan-puan? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Wanita Sedar Sihat, dan selama setengah jam berikutnya anda akan bersama saya Nurul Syikin Abdul Rahman, di mana dalam rancangan ini kita akan memberikan saudara beberapa tip-tip kesihatan, dan kita juga akan membincangkan mengenai satu topik, iaitu cara rawatan alternatif. Dan cara ataupun kaedah rawatan alternatif yang saya maksudkan ialah rawatan homeopati. Mungkin kita biasa dengar, tetapi setakat manakah kefahaman dan juga keyakinan kita tentang cara perubatan ini? Baiklah untuk pengetahuan puan perubatan homeopati adalah salah satu perubatan alternatif yang masih dianggap baru, dan mungkin ramai juga di antara kita yang kurang faham tentang cara perubatan ini. Namun pada ketika ini di Malaysia, melalui pengiktirafan dan hasil kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, kaedah perubatan alternatif ini kian popular di kalangan masyarakat kita. Baiklah, untuk kita berbincang lanjut lagi mengenai kaedah rawatan ini, telah pun kami jemput ke studio Presiden Pengamal Perubatan Homeopati Malaysia, iaitu Profesor Dr. Nik Omar bin Haji Nik Daud. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Wanita Sedar Sihat. Terima kasih. Okey, Prof, mungkin boleh Prof terangkan apakah itu sistem rawatan homeopati? Sistem perubatan homeopati sebenarnya adalah berasal daripada Germany. Ia diasaskan oleh Profesor Dr. Samuel Hahnemann dengan berkonsepkan rawatan semula jadi. Iaitu cara atau kaedah-kaedah rawatan ini berlandaskan hukum alam, iaitu dalam bahasa Latin dikenali sebagai similia similibus curantur, ataupun dalam bahasa Melayu dikenali sebagai keseraksian. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai let likes be treated by likes. Dalam bahasa Cina atau Tionghoa dikenali sebagai yi tut kun tut, dan dalam bahasa Tamil dikenali sebagai Purutam. Jadi kaedah-kaedah ini, kaedah homeopati ini memang unik dan istimewa, kerana boleh katakan hampir semua ubat-ubat yang digunakan dalam perubatan homeopati ini adalah berasarkan atau bersumberkan kepada alam semula jadi. Okey, Prof. Adalah difahamkan perubatan homeopati ini mempunyai prinsip asasnya sendiri. Mungkin Prof boleh terangkan apa prinsip-prinsip tu? Prinsip dan kaedah perawatan ini ialah keseraksian, di mana ubat yang digunakan adalah bersesuaian dengan penyakit yang dialami oleh seseorang itu. Jadi dalam homeopati kami memilih ubat-ubat ataupun remedi yang paling sesuai, dan dalam bahasa Melayu dikenali kepada serasi saja untuk diberi pada pesakit. Jadi apakah jenis-jenis penyakit yang boleh dirawat melalui kaedah homeopati ini? Homeopati ini adalah satu sistem perubatan, dan ianya adalah satu sistem yang komplit atau lengkap, di mana kami merawat hampir keseluruhan penyakit yang ada, yang diadukan kepada kami. Dan kami mempunyai ubat-ubat, rangkaian ubat lebih kurang 2,500 jenis. Ubat-ubat yang mempunyai nilai yang baik untuk membuat perawatan. Kalau saya lihat di sini, Prof ada bawa satu contoh batu karang, di mana berjaya batu karang, seorang pesakit batu karang telah berjaya mengeluarkan batu karang melalui kaedah perubatan homeopati. Pelbagai, kalau kita boleh lihat kat sini, macam-macam bentuk, ada yang besar, ada yang kecil kan. Okey, batu karang juga
selalunya mereka kalau di hospital menggunakan laser dan sebagainya untuk mengeluarkan. Tapi cara homeopati sendiri macam mana? Homeopati mempunyai ada beberapa remedi atau beberapa ubat untuk menghancurkan batu karang atau mengeluarkan batu karang. Di sini kami membawa 4 contoh daripada pesakit wanita. Ya. Dari berbagai jenis batu karang dan kami memberikan remedi atau ubat ini daripada dedaunan yang dibuat daripada Berberis vulgaris dan Lycopodium. Kedua remedi ini adalah berupaya untuk mengeluarkan batu karang yang tidak begitu besar. Ya. Yang tidak begitu besar. Berapa lama pesakit itu harus menjalani rawatan atau makan ubat homeopati supaya boleh keluar batu karang tu? Dalam di antara 4 kes yang ini yang kami bawa ini, dia berbeza di antara satu sama lain. Jadi yang paling cepat untuk keluar batu ini ialah dalam 2 minggu selepas makan ubat homeopati. Dan yang paling lama sekali 3 bulan selepas makan ubat, batu ini akan keluar melalui saluran kencing. Jadi sama ada keluar berbentuk batu ataupun keluar dalam bentuk pasir. Okey. Okey, kalau saya nampak yang ni batu karangnya agak besar Ya. Agak besar. Pesakit ni dah berapa lama menghidapinya? Saya tidak tahu berapa lama yang dia alami, tetapi saya sekadar dia beritahu kesakitannya, dia ada kesakitannya lebih kurang 2-3 bulan sebelum datang ke mari lah. Jadi mereka telah mencuba berbagai rawatan lain, termasuk rawatan konvensional di hospital, namun tidak berjaya dikeluarkan dan mereka mencuba homeopati dan insya-Allah dalam saya ingat pasien ini saya rasa dalam 1 bulan atau 2 bulan batunya keluar begini melalui air kencing. Alhamdulillah. Selain itu juga saya difahamkan wanita yang mempunyai sengguguk juga menggunakan rawatan homeopati ini boleh baik. Homeopati ini memang terkenal dengan rawatan wanita. Jadi masalah wanita dan penyakit wanita ini banyak kami atasi melalui ubat-ubat homeopati. Dan memang sesuai, memang dinyatakan di dalam buku-buku homeopati bahawa rawatan-rawatan atau ubat-ubat homeopati ini memang begitu serasi dengan perempuan kerana kaedah pembuatan ubat ini secara lembut dan sistematik itu memang sesuai. Khususnya dalam penyakit perempuan lah, seperti segugut ataupun segugut dalam istilah Melayu dan dalam medical term kita panggil endometriosis. Jadi ini adalah salah satu bidang di mana homeopati berupaya mengatasinya melalui ubat-ubatan. Jadi kebanyakan pasien yang berjumpa dengan Prof kebanyakannya wanita lah yang mengalami masalah wanita dan macam penyakit-penyakit seperti kanser ada juga ke merujuk kepada homeopati. Saya perhatikan dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini berbagai-bagai penyakit kronik yang datang kepada kami yang agak sebelum pada 5 tahun ini katakanlah saya mempraktiknya homeopati ini lebih daripada 25 tahun di Malaysia ini dan saya dapati bahawa sebelum ini tidak ada penyakit-penyakit yang begitu serius seperti mana yang kita terdapat pada hari 5 tahun kebelakangan ini. Di mana saya jumpa dengan banyak kes-kes kanser umpamanya. Kanser payudara, ovarian, kanser ovary, kemudian ovarian cyst, fibroid, SLE, leukemia, brain tumor, ketumbuhan pada otak dan sebagainya. Jadi saya dapati bahawa banyak kes-kes ini berupaya kami sembuhkan melalui rawatan homeopati. Berapa lama tempoh rawatan tu? Tempoh rawatan itu bergantung kepada berapa lama penyakit itu yang dialaminya. Jadi kalau dalam stage pertama umpamanya ketumbuhan pada stage pertama saya rasa itu lebih cepat. Jadi kami banyak membuat kes-kes dalam tempoh
sebulan ataupun 2 bulan kita sudah boleh tengok hasil perubahan ya. Perubahan ya. Okey, bagi mereka yang mengikuti rawatan homeopati mungkin ada pantang larang apabila mengambil ubat ini. Sebenarnya dalam homeopati ini tidak ada pantang larang. Cuma masalah barangkali orang awam ini dia kurang faham tentang pengambilan ubat-ubat homeopati ini kerana bentuk ubat homeopati ini seperti yang dimaklumkan bahawa dia adalah lactose base. Jadi ubat ini adalah lembut. Jadi tidak boleh ditelan, dia hanya dikunyah saja. Ubat-ubat ini hanya dikunyah saja. Adakah kesemuanya? Ya, kesemua ubat-ubat homeopati. Dia bukan diminum dengan bukan diminum dan ditelan. Okey. Sebab kaedah perjalanan ubat ini, ubat homeopati ialah melalui lidah dan terus kepada nerve, saraf dan darah. Jadi ubat homeopati satu pun ubat homeopati tidak akan pergi ke perut. Dia akan hancur di lidah dan terus serap melalui saraf dan orak-orak saraf. Jadi oleh sebab itu di situlah keunikan ubat homeopati, di mana tidak ada satu pun ubat homeopati mendatangkan kesan sampingan gastrik pada pesakit. Baiklah Prof, nampaknya itu saja masa yang ada untuk kita berbincang mengenai homeopati ya. Dan terima kasih kerana Prof sudi bersama kami di Wanita Sedah Sihat. Dan saudara ya, kita akan berehat seketika. Namun sebelum itu kita akan lihat visual yang telah dirakamkan oleh kru kami kerana kami telah melawat sendiri ya ke pusat perubatan homeopati di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kita lihat visual ini. Pakar homeopati Profesor Nik Omar bin Haji Nik Daud telah memberikan sumbangan dan perkhidmatan dalam bidang perubatan alternatif homeopati selama lebih 25 tahun. Memulakan pengajian homeopati di Lahore, Pakistan pada tahun 1970, seterusnya ke London pada 1975, Profesor Nik Omar telah berjaya merawat penyakit melalui kaedah rawatan ini. Sehingga kini beliau telah mewakili Malaysia pada setiap tahun untuk menghadiri seminar mengenai perkembangan kaedah perubatan homeopati di peringkat antarabangsa. Profesor Dr. Nik Omar adalah pejuang perubatan homeopati di negara ini dengan tekad untuk menyambung tugas Allahyarham Dr. Burhanuddin Hilmi yang merupakan pengasas perubatan homeopati di Malaysia. Beliau yang juga merupakan Presiden Pengamal Perubatan Homeopati Malaysia bertekad untuk meneruskan usaha untuk mendalami bidang ini sehingga rawatan dan perubatan homeopati diterima sepenuhnya oleh rakyat negara ini. Baiklah, bertemu kembali saudara dalam rancangan Wanita Sedah Sihat. Kepada saudara yang mungkin baru sahaja bersama kami di TV1, kami sedang membincangkan mengenai cara ataupun kaedah rawatan homeopati. Kalau sebentar tadi Profesor Dr. Nik Omar Haji Nik Daud telah pun memberi kita sedikit sebanyak informasi tentang kaedah rawatannya. Kini bersama saya di studio ialah Puan Nur Jihan binti Jamaluddin, di mana beliau akan berkongsi pengalaman sepanjang beliau menjalani rawatan ataupun menggunakan cara rawatan homeopati ini. Apa khabar Puan Nur Jihan? Khabar baik. Okey, terima kasih kerana sudi bersama Wanita Sedah Sihat.
Okey. Baiklah, sejak bila Puan mula menggunakan rawatan homeopati ni? Saya mula memulakan rawatan ni sejak tahun 1992. Masa tu seorang sepupu saya perkenalkan homeopati ni. Semenjak tu sampai sekarang lah saya masih mengamalkannya lagi. Apa masalah Puan sehingga harus pergi mendapat rawatan homeopati? Dia mula-mulanya saya dulu ada penyakit senggugut. Sebab saya adalah bertanya dengan sepupu saya tu kan berkenaan dengan senggugut saya. Jadi dia cakap homeopati boleh merawat senggugut. Jadi kebetulannya pusat rawatan tu berdekatan dengan rumah saya. Jadi saya pun rasa saya cubalah. No harm kan cuba. Kemudian dah cuba 3 bulan baik penyakit tu. 3 bulan makan ubat berterusan ya? Sebulan seminggu sebelumnya. Sebelum haid tu makan selama 3 bulan. Dan baik dia terus. Baik terus. Dan Ya, sepanjang makan ubat-ubat homeopati ada pantang larang tak? Bukanlah kata macam pantang larang, tapi semasa makan ubat tu tak bolehlah minum kopi atau teh masa makan tu dalam tempoh 2 jam sebelum atau selepas makan tu. Itu saja. Hanya masa ambil ubat tu dalam Masa waktu seminggu tu je lah? Masa itu saja. Okey. Lepas tu memang macam saya dah berbincang dengan Prof tadi, kata dia tak ada kesan sampingan ya. Tapi ada tak Puan rasa macam ada alergi ke ataupun apa-apa masalah masa ambil ubat tu? Tak ada, memang tak ada. Tak ada. Okey, Puan juga dikatakan mengambil ubat homeopati untuk mendapatkan anak ya. Benar? Ya, betul. Berapa lama Puan tunggu? Untuk anak saya yang sebenarnya anak saya yang pertama tu, sebaik saja saya sembuh daripada senggugut tu, saya dapat anak saya yang pertama. Tapi untuk anak saya yang kedua, saya dapatkan rawatan lebih kurang 8 kali. 8 kali. Dalam jangka waktu berapa lama? 8 bulan lah. 1 bulan 1 kali saya ambil. bulan. Jadi saya ambil 8 kali. 8 kali ya? Baru saya konsif. Okey. Jadi maknanya ubat ni juga boleh ada juga ubat untuk meningkatkan kesuburan kita ya? Ya, betul. Okey. Tapi bila ambil ubat itu, ada tak ubat-ubat lain yang Puan ambil? Maknanya memang tak ada senggugut dan sebagainya, tapi ubat hanya untuk kesuburannya untuk itu saja. Untuk satu kesuburan jenis saja. Okey. Baiklah, macam Puan kata tadi ada senggugut dulu, tapi sekarang ni adakah Puan benar-benar telah sembuh? Senggugut tu tak ada lagi dah. Ya, memang dah tak ada. Tak ada ya? dah. Okey, sekarang ni Puan juga kata anak-anak juga menggunakan ubat homeopati ya? Ada seorang. Ada seorang lah. Apa untuk penyakit apa tu? Eczema. Eczema. Boleh Puan terangkan sikit? Eczema tu dia punya penyakit tu macam penyakit kuku yang macam mana nak cakap bengkak lah kan. Macam kaki pun dia macam berair. Tak boleh kena air kan. Jadi dia punya tangan semua, kuku dia, jari dia bengkak-bengkak. So saya pun pergi juga ke doktor hantar. Hantar pergi doktor cakap alergik ni. 3 kali saya pergi ke doktor yang lain-lain lah. Dia tukar-tukar ubat. Semua pun tak baik juga. Akhirnya saya fikir pergi cuba ke homeopati pula. Pergi ke homeopati, saya ingat 2-3 bulan lah saya hantar ubat tu. Dia pun baik. Tak ada lagi. Dah tak ada lagi? Tak ada lagi. Berapa lama dia makan ubat tu? Beberapa bulan lah. Tapi dalam masa 2-3 bulan tu dah nampak lah perubahan perubahan dia tu. Daripada yang kuku dia bengkak-bengkak semua tu, dia slowly bersih. Sekarang clean dah kuku dia semua. Baiklah, kita akan berhenti seketika ya Puan Nurjihan, dan kita akan berbincang lanjut lagi selepas ini. Saya kan sudah dewasa. Saya punya hak untuk menentukan pilihan saya, Bu. Tidak. Kamu tidak mempunyai hak. Saya hanya ingin kepastian. Menurut kamu, apakah Suster Nini masih merupakan ancaman buat kita? Kamu dengar itu, Bu? Perempuan simpanan. Dan kamu tahu saya simpanan siapa? Bapak. Jelas saya marah nih.
Karena selama ini saya peduli dengan kamu, sementara kamu tidak peduli dengan saya. Yang saya cari sekarang bukannya cinta, Gung, tapi pembunuh papamu. Saya rasa elok awak siasat lokasi-lokasi yang belum kita periksa. Saya faham, tuan. Okey, kalau awak benar-benar pasti, buat serbuan sekarang juga. Dalam siasatan polis, kita tidak boleh kecualikan sesiapa pun. Saya akan ambil serius hal itu. Semangat macam inilah kita mahukan, Azlan. Okey, apa nasihat puan ya kepada mereka yang mungkin mungkin ramai juga wanita ataupun penonton yang mungkin berbelah bagi tak ada apa orang kata tak berkeyakinan bahawa ubat ni boleh menyembuhkan. Dari pengalaman puan? Dari pengalaman saya. Kita kena yakinlah ya, apa-apa pun kita nak cuba tu kita tawakal saja. Kita hanya mencuba kan, tapi kita kena tanamkan sikit keyakinan lah. Kalau kita yakin pada sesuatu tu, kita hanya mencuba saja. Bukan? Lagipun kalau kita nak mencuba pun, tak ada masalahnya mencuba. Sebab ubat tu bukannya ada apa-apa kesan sampingan pun. Kalau kita cuba pun, kita tak payah takut ada apa-apa alergik ke, ada apa-apa berlaku, tak ada. Kalau dia serasi, kita boleh baik. Kalau tak serasi pun, tak ada apa-apa berlaku. Okey, macam mana tentang kos rawatan homeopati ni? Kos dia? Dia sama juga macam doktor biasa. Dia tak adalah mahal sangat pun. Kalau pergi pun sekali rawatan tu dalam 25 hingga 35 ringgit sekali rawatan. Tengoklah jenis rawatan apa. Penyakit apalah ya. Tengok. Selalunya dia bagi ubat ni. Ubat tu dia bagi untuk tempoh kadang 1 minggu atau 2 minggu. Bergantung kepada kita nak makan ubat tu untuk tempoh berapa lama dulu. Kalau untuk seminggu, jadi kita kena pergilah tiap-tiap minggu kena. Tengok macam saya dulu pun tak juga. Saya dia bagi ubat untuk 2 minggu. Sepatutnya kalau nak pergi lagi boleh pergi, tapi kalau ingat tak nak pergi. Ini untuk yang segugut Segugut 1 minggu je. 1 minggu sahaja. 1 minggu saja. Kalau untuk yang kesuburan tadi tu? Itu tengok kita. Kalau kita nak cepat, kita keraplah pergi lagi sebab dia selalu tukar ubat dia. Tengok keserasian. Bukan ubat yang sama dia tak semesti dia sama. Dia dah kita bagi 1 minggu ataupun 2 minggu. Okey, cuba 2 minggu. Nanti lepas 2 minggu kita datang balik kan. Lepas tu nanti dia tanyalah ada apa-apa perbezaan ke pada ubat tu, macam mana simptom dia, atau ada pusingan, haid yang berubah ke apa ke. Kalau dia tengok macam tak ada, dia tukar ubat lain. Tukar. Tiap kali pergi tu selalunya ubatnya ditukar. Bukanlah ubat. Tak mesti ubat yang sama je. Tak. Yang sama, sampai kita dapat sampai yang serasi dengan kita. Ya. Okey. Itulah. Okey, apa agaknya pandangan puan ataupun komen puan berkaitan perubatan homeopati ini untuk memberi keyakinan jugalah kepada penonton di luar sana sekali lagi. Dia perubatan homeopati ni dia sistem dia perlahan. Sebab dia bukan macam perubatan moden yang dia efeknya cepat kan. Sebab dia bertindak perlahan. Sebab dia bukan simpan penyakit tu. Dia buang. Jadi sistem dia lambat sikit. Jadi kalau kita nak mengamalkan homeopati ni, kita kena ada sikit kesabaran. InsyaAllah. InsyaAllah dengan izin Allah boleh baik ya. Baiklah, nampaknya itu saja perbincangan kita bersama Puan Nur Jihan. Kita berkongsi pengalaman dengan beliau sepanjang melalui perubatan ataupun kaedah menggunakan homeopati ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Jihan kerana telah sudi bersama kami di Wanita Sedar Sihat. Baiklah saudara ya, nampaknya itu sahaja masa untuk kita bersama pada minggu ini ya. Baiklah, Wanita Sedar Sihat sekali lagi
ingin memberikan info kepada saudara ya, kepada yang ingin mendapatkan rawatan homeopati ini, bolehlah datang terus atau langsung kepada pusat perubatannya yang bertempat di Kampung Baru, Kuala Lumpur ya. InsyaAllah mungkin penyakit-penyakit puan tu dapat disembuhkan melalui kaedah lain ya, seperti homeopati ini. Baiklah, itu saja nampaknya. Namun sebelum kita berpisah, ingatkan ini ya, sihat minda, sihat diri, tingkatkan kesedarannya melalui Wanita Sedar Sihat. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan.